Assalamualaikum. Kita akan tengok mekanisme tindakan enzim. Okey. Gambar yang awak tengah tengok sekarang ni, Rajah 5.3 adalah hipotesis mangga dan kunci. So, kita tengok yang warna merah tu adalah enzim, yang warna kuning tu adalah substrat. Okey. Nombor 1. Substrat yang spesifik menghampiri enzim. Kemudian, substrat akan bergabung dengan tapak aktif membentuk kompleks enzim substrat. Okey, kompleks enzim substrat terbentuk, yang warna kuning substrat tadi dengan yang warna merah enzim. Alright, pada tapak aktif lah dia bergabung. Kemudian nombor 3, tindak balas berlaku dan produk terhasil. Produk kemudiannya meninggalkan tapak aktif setelah tindak balas selesai. Okey, itu hipotesis mangga dan kunci. Kita perlukan substrat sebagai kunci dan enzim sebagai mangga. Okey, settle. Next. Tenaga pengaktifan. Tenaga pengaktifan adalah tenaga yang diperlukan untuk memecahkan ikatan dalam substrat. Okey, itu maksud tenaga pengaktifan. Berapa banyak tenaga yang diperlukan untuk kita pecahkan ikatan dalam substrat. Okey, enzim berfungsi untuk mengurangkan tenaga pengaktifan. Kita tengok dekat gambar rajah tu, rajah 5.4. Okey, apabila tenaga pengaktifan tanpa enzim tinggi 2 kali ganda yang warna biru tu. Kemudian yang warna merah tu adalah tenaga pengaktifan dengan enzim, separuh daripada tanpa enzim. Maksudnya enzim akan membantu untuk mengurangkan tenaga pengaktifan. Jadi tindak balas tu akan berlaku dengan lebih cepat. Okey, mekanisme tindakan enzim bergantung kepada beberapa faktor, iaitu suhu, pH, kepekatan enzim dan juga kepekatan substrat. Ada 4 faktor kat sini. Okey, suhu. Awak tengok pada gambar kat sebelah tu, pada graf kat sebelah tu. Okey, kita tengok one by one. Nombor 1. Apabila suhu meningkat, tenaga kinetik akan meningkat. Tenaga kinetik adalah tenaga yang akan membantu tindak balas antara enzim dan juga substrat. Dia akan membantu mengaktifkan substrat itu untuk bergabung pada tapak aktif enzim. Okey, apabila tenaga kinetik meningkat, menyebabkan frekuensi perlanggaran berkesan akan meningkat. Okey, frekuensi perlanggaran berkesan. Frekuensi pelanggaran berkesan ini membantu tindak balas berlaku. Okey, kita tengok semakin meningkatnya suhu, semakin meningkatnya tenaga kinetik, semakin meningkatnya frekuensi perlanggaran berkesan. Jadi kadar tindak balas akan semakin naik. Okey, so nombor 2. Tengok nombor 2 tu. Suhu optimum adalah kadar tindak balas maksimum. Suhu optimum untuk badan kita adalah 37 darjah Celsius. Okey, itu suhu optimum. Jadi, pada suhu optimum, kadar tindak balas enzim adalah pada tahap yang paling bagus, maksimum. Okey. So, tengok yang seterusnya, nombor 3. Apabila suhu semakin tinggi, suhu maksimum semakin tinggi, kita tengok tu pada graf sehingga 60 darjah Celsius kan. Semakin tinggi suhu, okey, semakin rendah kadar tindak balas. Kenapa ini berlaku? Disebabkan oleh tapak aktif enzim telah rosak. Okey, semakin tinggi suhu menyebabkan struktur pada enzim tu, iaitu pada tapak aktif enzim tu akan rosak. Apabila struktur pada tapak aktif enzim tu rosak, menyebabkan enzim itu akan terenyah asli. Okey, menyebabkan enzim itu akan terenyah asli. Sebab itulah untuk optimumnya tindakan enzim ini, dia perlukan suhu yang optimum, iaitu 30 darjah Celsius. Kalau suhu yang terlalu rendah, dia tak akan aktif. Kalau suhu terlalu tinggi, dia akan rosak disebabkan berlakunya proses terenyah asli pada enzim tersebut. Okey, yang seterusnya kita tengok faktor yang kedua, iaitu pH. Okey, awak tengok graf kat situ, ada 3 graf untuk pH. Kita tengok. Okey, sekarang ni awak fokus pada yang warna merah tu. Alright. Yang warna merah tu adalah pH optimum bagi Amylase Leo dan kebanyakan enzim dalam sel haiwan. Okey, kita tahu kita dah belajar pH sebelum ni. Masa awak form 2 science dah belajar pH. pH 1 sehingga 6. Okey, 1 sehingga 6 adalah pH asidik.
7 adalah pH neutral. 8 sehingga 14 adalah pH alkali. Tindakan yang paling bagus untuk pH adalah pada 6 hingga 8 disebabkan 6 hingga 8 ni adalah pH neutral. Okey, sebagai contoh, enzim yang sangat bagus untuk bertindak pada pH 6 hingga 8 ni adalah enzim salivary amylase Leo yang berada dekat mulut kita. Okey. Alright, selain itu, kita tengok pula pada warna biru tu. Kalau warna biru, pH optimum untuk pepsin. Kita tahu, pepsin ni dia berada dekat perut kita, betul? So, perut kita keadaan dia adalah berasid. Jadi, pH optimum yang diperlukan untuk tindakan pepsin adalah pH yang berasid. Yang paling bagus adalah 1 sehingga 3. Optimumnya pada pH 2. Okey. Seterusnya kita tengok yang warna hijau. Yang warna hijau adalah tripsin. Kita tahu tripsin enzim yang ada dekat duodenum. Dan tindakan yang duodenum yang dia buat adalah tindakan pada pH yang alkali. Jadi, untuk pH optimum pada tripsin adalah pH 8. Okey, 7 ke 9. 8 lah kat tengah-tengah tu. Alright, kelas. Maksudnya sekarang ni, pH dia optimum berdasarkan apa enzim yang dia catalyzed. Okey, sekiranya tripsin kita letakkan pada pH neutral. Adakah tripsin boleh melakukan tindak balas dengan bagus? Tak boleh. Betul. Kenapa tak boleh? Sebab tripsin dia perlukan pH yang alkali, bukan pH yang neutral. Okey. Macam tu juga kalau kita letakkan pepsin pada pH alkali, pH 8. Boleh tak pepsin bertindak balas? Tak boleh kan? Disebabkan oleh pepsin memerlukan pH yang berasid, iaitu optimumnya adalah 2. Okey, jelas untuk pH. Right, next. Kesan kepekatan substrat. Okey, faktor yang ketiga yang mempengaruhi tindakan enzim adalah kesan kepekatan substrat. Semakin meningkat kepekatan enzim, semakin meningkat kadar tindak balas. Okey, kelas awak tengok rajah 5.8 dekat situ, nombor 1. Kita tengok kat situ Kesan kepekatan substrat. Pada paksi X adalah kepekatan substrat. Pada paksi Y adalah kadar tindak balas. Okey, ayat yang pertama, semakin meningkat kepekatan enzim, semakin meningkat kadar tindak balas. Okey, maksudnya macam ni sebenarnya. Apabila kepekatan substrat pada paksi X meningkat, kepekatan enzim meningkat, kadar tindak balas akan meningkat. Kita tengok nombor 1 tu. Okey. Right. Maksudnya dia compatible. Dia ada enzim, dia ada substrat, menyebabkan kedua-dua enzim dan substrat akan bertindak balas. Jadi kadar tindak balas akan meningkat, zup naik. Kemudian kita tengok pada nombor 2. Tiba-tiba berlakunya kadar tindak balas yang malar. Okey, dah capai tahap maksimum kat sini. Maksudnya kat sini, kepekatan substrat pada paksi X masih lagi meningkat. Betul tak? Sebab dia paksi X dia non-stop kan, dia masih lagi meningkat. Tapi tiba-tiba kadar tindak balas stop pada tahap maksimum, pada 10 tu. Kenapa berlaku macam tu? Disebabkan oleh kita hadkan kepekatan enzim. Maksudnya, walaupun kepekatan substrat meningkat, tapi kepekatan enzim tidak meningkat. Jadi, kadar tindak balas akan malar. Boleh faham? So, apakah faktor penghad? Faktor penghad untuk graf ini, untuk kesan kepekatan substrat adalah kepekatan enzim. Kita hadkan kepekatan enzim tersebut. Boleh? Okey, next. Kita tengok. Yang last, yang daripada 4 faktor tadi, yang keempat adalah kesan kepekatan enzim. Kita dah tengok kesan kepekatan substrat. Kesan kepekatan enzim ni macam ni pula. Kita tengok graf dia. Kepekatan enzim pada paksi X, kadar tindak balas pada paksi Y. Apabila kepekatan enzim bertambah, kepekatan substrat juga akan bertambah, menyebabkan kadar tindak balas bertambah. Sifir dia macam tu. Kepekatan enzim bertambah pada paksi X tu, kepekatan substrat bertambah, kadar tindak balas akan bertambah. Kita tengok nombor 1 yang warna biru tu.
Tapi tiba-tiba capai tahap maksimum macam tadi, tindak balas menjadi malar. Kenapa jadi macam tu? Disebabkan oleh faktor pengehat, iaitu kepekatan substrat. Walaupun kepekatan enzim terus bertambah, tapi kita hadkan kepekatan substrat, menyebabkan tindak balas akan jadi malar. Faham? Boleh? Dia sama je, lebih kurang tadi. Cuma kita switch saja. Okey, dan ingat apabila kepekatan enzim makin bertambah sebab dia pada fase dia non-stop, tapi kita limitkan kepekatan substrat sebagai faktor pengehat, so kadar tindak balas tak boleh berlaku sebab dia tak cukup substrat sekarang ni. Okey, jadi kadar tindak balas akan jadi malar. Jelas ya? Okey, so kita dah habis 4 faktor yang mempengaruhi tindakan enzim. Kita nak tengok aplikasi enzim dalam kehidupan seharian. Kenapa kita belajar pasal enzim sekarang ni? Okey, first kita kena tahu istilah enzim tersekat gerak. Maksud enzim tersekat gerak adalah enzim yang bergabung dengan bahan lengai dan tak larut untuk meningkatkan rintangan enzim terhadap perubahan faktor seperti pH dan juga suhu. Okey, tengok itu maksud enzim tersekat gerak. Apabila enzim itu dia bergabung dengan bahan lengai dan tak larut. Kenapa dia bergabung? Untuk meningkatkan rintangan enzim terhadap apa-apa perubahan yang berlaku. Okey, teknik ini kita namakan sebagai teknologi imobilisasi enzim. Maksudnya kita berusaha untuk mengekalkan kedudukan enzim untuk kita dapatkan hasil yang optimum, hasil yang maksimum. Itu maksudnya ya. Okey, ingat enzim tersekat gerak, kita nak bagi enzim ni bertindak pada tahap yang optimum walau apa-apa perintangan yang dihadap. Walaupun kita kacau 4 faktor tadi. Dan teknik itu adalah teknologi imobilisasi enzim. Okey, so kita tengok apa aplikasi yang dah buat setakat ni dengan teknik itu. Yang pertama, enzim pencernaan digunakan dalam bidang perubatan, buat ubat tu. Okey. So yang kedua, enzim laktase dalam susu bebas laktosa. Okey. Seterusnya, enzim pektinase dan selulase dalam penghasilan jus. Enzim amylase, lipase, protease dan selulase dalam biodeterjen, sabun basuh yang kita guna kat rumah kita tu. Okey, next, enzim trypsin untuk keluarkan bulu sebab kita nak buat produk, kita nak buat beg, okey, kita nak buat kasut. Itu contohlah yang kita gunakan untuk produk kulit. Okey, next, enzim protease digunakan untuk menghasilkan kulit-kulit ikan. Biasa kulit-kulit ikan yang liat. Boleh? Itu teknologi yang kita applykan untuk imobilisasi enzim. Right?